Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi dalam Borak Santai SKB, podcast yang kita sediakan untuk penonton di luar sana untuk membincangkan isu-isu berkaitan topik barang kawalan dan juga isu penguasaan bersama dengan saya Siti Nur Azrin binti Aman dan ditemani oleh saya Syarudin bin Hamzah sebelum biasalah ya. Jadi mungkin kita dah jelaskan sebelum ni rancangan podcast Borak Santai SKB ni merupakan satu wadah lah untuk kita membincangkan ataupun kita berkongsi info-info terkini ataupun benda-benda yang berkaitan dengan perundangan di bahagian penguasa KPDN ni, dan juga mungkin isu-isu berkaitan dengan bekalan barangan ya, isu-isu perundangan tapi dengan cara yang lebih santai, cara lebih santai dan lebih mudah difahami lah. Betul. Jadi banyak dah topik-topik ataupun subjek yang kita bincang Puan Azrin dalam siri ataupun episod yang terdahulu, daripada barang makanan lah, makanan macam minyak masak, orang kata ya minyak masak pun nanti diguna pakai untuk nak masak, LPG, bahan api, bahan binaan pun kita share. Hari ni ada lagi satu topik yang dekat dengan keperluan asas. Dengar simple tau dengar simple. Saya ingat mungkinlah kebanyakan rumah ada benda ni, komoditi ni, tapi kita tak perasan lah dia merupakan bahan asas yang cukup penting dalam memasak ni. Kalau pergi makan nasi kandar ni, kari ni mesti ada ni, dia mesti guna bahan tu. Kita nak membawang ke tuan? Nak membawang, adalah sikit-sikit nak membawang ni. Jadi mungkin penonton dah dapat clue apa yang kita nak bincangkan pada kali ini, dalam episod kali ini, iaitu tajuk bawang. Bawang. Jadi adakah tuan-tuan dan puan tahu bawang ni merupakan barang kawalan berjadual? Cerita membawang je. Tapi bawang tu kawalan. Tapi kalau barang yang membawang ni tak perlu lesen lah. Tapi kalau bawang dalam erti kata yang nanti kita akan berjelaskan nanti, dia merupakan satu barang kawalan ataupun komoditi barang kawalan berjadual yang memerlukan satu lesen. Jadi bagi membincangkanlah tentang topik bawang ni, kita bawa seorang pegawai kanan lah di seksyen Kuala Bekalan ni, iaitu Tuan Muhammad Tamimi bin Rashid, selaku Ketua Subunit Petroleum dan Pertanian. Selamat datang Tuan Tamimi. Selamat datang. Terima kasih Tuan Syah dan Puan Azrin. Dia Tuan Tamimi ni kita panggil Mr. Cool. Mr. Cool kerana dia memang cool. Dia cool je. Dia cool jadi orang kata yalah, sebagai seorang pegawai penguasa ni dia kena cool. Supaya kita tak boleh cepat orang kata emosi. Macam-macam percubaan. Tapi kena remain cool. Kena remain cool because banyak isu-isu yang kita akan tangani dia membabitkan kadang tu menggunakan banyak orang kata physical dan mental. Jadi that's why kita kena cool sepanjang masa. Jadi bertepatan lah Tuan Tamimi kita bawa ke dalam studio kita pada kita jemput hari ni untuk membincangkan ataupun berkongsi lah sikit sebanyak tentang isu berkaitan dengan bawang. Jadi mungkinlah Tuan Tamimi boleh perkenalkan diri lah Mr. Cool ni. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Tamimi bin Rashid, bertugas di Seksyen Kawalan Bekalan. Saya bertugas di Subunit Petroleum dan Pertanian. Dia ada dua petroleum dan pertanian, dia dua benda yang berbeza. Tugas di subunit saya ni adalah untuk buat naziran, pengauditan bagi memantau perjalanan perdagangan berkaitan dua subunit ini. Tapi pada hari ini untuk topik Borak Santai SKB yang ni kita tumpu kepada bawang lah kepada subunit pertanian Kita nak membawang tentang bawang. Syah sebut tadi membawang kalau kita semua Google membawang is the act of gossip. Tapi hari ni bukan nak gosip nak bagi pengetahuan kepada tuan-tuan. Ini kita bukan nak gosip, kita nak cerita yang real punya tentang bawang. Act of gossip. Jadi itulah kita bawa pakar lah tentang bawang ni. Selain pada bawang, apa produk pertanian yang dikawal di bawah subunit tuan? Okey, tadi dan juga sebelum ni kalau kita tengok dalam Borak Santai, kita dah sentuh banyak berkaitan dengan barang kawalan barang kawalan berjadual lah. Antara barang kawalan di bawah komoditi pertanian, bawang pastinya kita bincang bawang pada hari ini, kelapa, cili kering dan juga mentega. Dan yang uniknya semua barang kawalan di bawah yang diwatakan sebagai barang kawalan bagi produk pertanian ni, kebanyakannya adalah diimport
Itulah. Kita Lebih banyak import daripada keluaran tempatan. kita tak tanam sendiri. Ya. Ya, pasal kita pun ada sebut dalam episod sebelum ni pun, kita kebergantungan ni negara kita kepada barang import ni cukup banyak. Komoditi pertanian, ya, pasal yalah, kita ni bukan semua komoditi kita keluarkan. Ya. Macam bawang memang nak tanam, saya rasa memang Bawang 100%. memang kita 100% import. Ya. kita import daripada luar. Kita pakai banyak, tetapi sumber tu memang bukan daripada dalam negara kita. Pasal import daripada luar kan. Import Mungkin disebabkan oleh faktor tanah, faktor cuaca. Tak boleh, tak sesuai kan. Mungkinlah ada pihak macam, kenapa kita tak tanam sendiri? Tanaman secara berskala besar. Skala besar memang tak boleh, tak sesuai. Jadi that's why kita terpaksa import. Jadi tak apalah, nanti kita akan share lah daripada mana negara yang kita import ni. Ya. Jadi kita dah sedia maklum bahawa bawang ni merupakan barang kawalan berjadual. Jadi bila dimasuk dalam kategori barang kawalan berjadual tu, of course ada undang-undang ataupun peraturan yang mengikat benda ni. Jadi mungkin Tuan Tamin boleh share sikit dengan penonton apa undang-undang tu yang mengikat ni. Pujuk kuasa. Pujuk kuasa ni. Penonton dah dengar borak santai ni daripada episod pertama sehingga episod hari ni lah. Okey, punca kuasanya adalah sama. Di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga peraturan kawalan bekalan 1974. Jadi punca kuasa adalah sama. Sama. Jadi orang kata bapa yang sama, ibu yang sama. Di bawah pun yang sama lah. Tapi kenapa kita dalam banyak-banyak item ataupun barang di luar bawang ni yang kita memberi perhatian juga sebagai barang kawalan berjadual, barang kawalan dan barang kawalan berjadual. Yalah, mungkin ada pihak yang bertanya kenapa kan? Banyak lagi komoditi dikatakan untuk memasak ni kan, bukan setakat bawang. Kenapa Ajinomoto tak? Ajinomoto contoh kan, ataupun contohlah. Ataupun apa-apa lagi yang digunakan untuk kayu masak. manis ke, kenapa tidak? Rempah kayu manis, kulit kayu manis ke, jintan manis ke contoh. Kenapa tak dijadualkan? Kenapa bawang? Okey. Terima kasih Tuan Syah dan Puan Azrin. Kenapa bawang? Bawang ni sangat penting. Kalau kita tengok kita masak apa sekalipun. Tadi Tuan Syah sebut nasi kandak. Nasi kandak pakai bawang. Terus lapar ni. Roti telur pakai bawang. Pergi kedai Thailand, tom yum pakai bawang. Pergi western, buat steak pun pakai bawang. Chicken chop pun semua pun ada ingredient bawang. Kan, jadi boleh katakan semua resipi masakan mesti bawang, menggunakan bawang. Jadi sebab itulah bawang ni KPDN ambil peduli betul. Jadi barang kawalan. Dan selain daripada itu kita tengok bawang ni juga adalah satu pemakanan sihat. Kalau saya ingat ini tips Tuan Tamin nak share tips. Saya bertugas di KPDN ni dah hampir 16 tahun Bulan 1 ni dah 16 tahun Semasa tahun 2009 saya tahun kedua saya bertugas. Saya ingat waktu tu isu H1N1 dan waktu tu jugalah kita kawal pelitup muka atau pelitup muka. Tapi kita tak kawal bawang. Tapi waktu tu isu bawang putih naik harga sangat tinggi. Tapi waktu tu kita belum ambil langkah. Belum lihat serius bawang sebagai barang kawalan. Bila punca kenaikan harga bawang putih sangat tinggi tu, saya ingat waktu tu 1 kilogram sehingga RM20. Tinggi. Mengapa naik tinggi sebegitu? Sebab negara China menghadkan import bawang keluar. Dia kurangkan ekspor keluar. Sebab bawang ni dikatakan dapat meningkatkan immunity badan. Galik. Sebab itulah bawang ni sangat penting. Tapi betul. Macam kita tengok rakan-rakan kita yang Tionghoa Chinese, memang dalam masakan dia orang memang bawang putih ni is a must, wajib. Betul. Jadi memang perlulah, dia memang betul untuk meningkatkan immunity, dan saya dipahamkan dia adalah untuk awet muda pun ada dalam tu. Jadi itulah banyak guna bawang ni. Jadi mungkin lagi satu, kita sebut bawang ni banyak jenis. Bawang ni ada berbagai jenis bawang di pasaran. Di pasaran ni. Jadi bawang apa yang kita kontrol di kawasan ni, Tuan? Okey, bawang ni sebelum tu saya sebut dulu bawang ni perundingan berkaitan bawang diwatakan sebagai barang kawalan pada 10 Jun 2018. Itu sejarah dia. Itu sejarah dia. Dan pada 1 Januari 2022 bawang diwatakan sebagai barang kawalan berjadual. Okey, yang bawang yang jenis bawang yang kerajaan kawal ni ada 3 lah dalam watak. Bawang besar, bawang merah dan bawang putih. Tetapi ni kita nak perincikan lagi kepada semua kita punya kita punya pendengar. Itu dengar kita perincikan lagi ada 10 jenis 10 jenis
bawang merah kecil India, Okey. bawang merah besar India, Bawang merah besar India, Holland, bawang Holland. putih China, bawang merah kecil Thailand, Okey. bawang merah kecil Myanmar, bawang Okey. merah kecil Pakistan, bawang merah kecil Indonesia, Okey. bawang merah besar China dan juga bawang merah besar Pakistan. Semua banyak Oh, negara-negara banyak, pengeluar. banyak. Ibu dia ada 3, dia punya Pecahan pecahan tu. tu lebih kurang 10 ada. Ya, dia maksudnya di negara tu lah. Maksud kita boleh faham lah. Negara pengeluar lah. Dia ada Untuk sebut jenis. setiap jenis tu. Ah. Semua ada bawang. Ya. Tuan, sedikit lah kita berbalik pada soalan sebelum jenis ni kan. Sebelum ni kita dalam episod-episod sebelum ni kita sentuh apabila barang kawalan itu dijadikan barang kawalan berjadual kerana keperluan asasnya. Adakah bawang ni mungkinlah di luar sana, kenapa bawang kalau saya tak ada bawang pun saya masih boleh makan contoh. Ya. Adakah kerana faktor bawang itu memberi kesan kepada gaya hidup ataupun kalau saya tak ada bawang saya rasa itu bukan Macam tak lagi lengkap kan? Macam tak lengkap. menyebabkan dia beri impak kepada demand bawang tu hingga menyebabkan kita perlu mencampur tangan dan kuasakan dia. Ya, betul. Pada pandangan tuan macam mana? Kalau pandangan saya kita tengok di KPDN ni salah satu fungsi kita ialah menyiasat aduan. Okey. Betapa pentingnya bawang ni walaupun kita tak kawal bawang sepanjang masa nanti kita akan pergi betul lah kita kawal bila musim perayaan walaupun bukan musim perayaan di waktu kita tak kawal bawang Di bawah skim harga maksimum di bawah tu lah. harga skim harga maksimum harga meningkat pun Ya. di waktu luar kawalan kita tetap menerima aduan. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya bawang dan sangat perlu dalam memberi kegunaan kesan harian kepada harga makanan juga harga makanan. Dan juga saya nak sebut kat sini ini satu fakta penggunaan bawang rakyat Malaysia banyak ni. rakyat Malaysia lebih kurang 32.8 juta penggunaan setiap seorang ni daripada daripada DOSEM statistik adalah sebanyak 1.7 kilogram sebulan. Seorang. 1.7 kilogram. Sedar tak sedar, sedar tak sedar ni. pengambilan bawang kita adalah 1.7 kilogram sebulan. Macam makanan ruji pula kan tuan. Walaupun Yalah, kalau kita tak masak apa maksudnya kita makan di luar pun masih ada bawang. Ada bawang. Makan tom yum ada bawang. Tom yum bawang. Makan steak ada bawang. Dia Nasi kandar Makan bawang. nasi goreng ada bawang. Tanpa sedar dia menjadi sebahagian daripada keperluan kita. Walaupun kita tidak letakkan sebagai perkara utama. Yalah, itu mah majoriti rakyat Malaysia memang ambil bawang lah, menggunakan bawang dalam menu masakan. Ya, jadi tadi dia 10 berapa puluh tadi? 10 jenis bawang tadi. Jadi banyak lah, tapi dalam kita punya perundangan ada 3 lah. Kita buat. Kita tak lebih lah. Dalam perundangan bawang besar, bawang merah dan bawang putih. Yalah, kita tak sebutlah negara mana kan. Sebutlah tapi kalau jenis-jenis bawang. Untuk makluman penonton, itulah tadi yang disebut tadi ada 10 tadi ni, daripada Pakistan ada, China ada kan. Jadi itu. Daripada 10 tu yang mana yang paling utama? Yang mana tu? Yang paling utama kalau ikutlah paling permintaan banyak daripada rakyat Malaysia lah adalah bawang merah kecil India lah, bawang pada India lah. Bawang ros tu. Bawang ros. Orang panggil bawang ros. Dia Saya tak kenapa? tahulah, saya tak memasak. Tuan Nazrin memasakkan. Orang lelaki ni ada yang masak, ada yang tak masak. Saya dulu daripada tak masak tu, bila itulah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku COVID PKP ni. Jadi bila duduk kat rumah tu kita belajar masak. Jadi memang betul bawang ni kita pilih bawang kecil India tu lah. Satu saya nampak kita beli memang murah, harga murah lah. Dan dia punya aroma nak tentukan aroma tu ataupun dia punya kick tu, bila kita potong tu dia pedih mata. Maksudnya itu dia sesuai dengan cita rasa rakyat. Yes. Dia sesuai dengan kita punya lidah lah. Satu cita rasa. Satu lagi saya pernah juga mendengar pandangan orang-orang lama lah yang masak ni, mereka lebih walaupun dia bukan chef, bawang kecil ni lebih lambat basi berbanding besar. Jadi mungkin itu mempengaruhi permintaan. Itu salah satu yang saya pernah dengar lah pendapat mereka. Kenapa mereka pilih bawang kecil berbanding besar. Ada musabahnya kat situ. Jadi itulah kita ni kadang tahu makan kan, tapi kita tak tahu. Selepas ni penonton-penonton pun kena ambil kisah lah benda ni. Kena tahu di sebalik apa ni benda tu ada benda lain ataupun kisah yang orang kata sebagai kita jadikan sebagai mungkin ambil sebagai tips dan sebagainya. Jadi sumber negara mana Tuan Amir yang kita banyak yang tadi kita import tadi ni? Okey, sebenarnya ada 29 negara yang mengimport bawang. Banyak. Tetapi saya bagi 4 negara utama lah. 4 negara utama. Yang konsisten 4 negara ni mewakili lebih kurang 95% lah. Tinggi tu. Import bawang di Malaysia ni. Yang pertamanya adalah negara India.
China, Pakistan dan Thailand. Pakistan dan Thailand. Ya. Oh, Thailand pun ada Thailand pun ada. Tapi banyak mungkin saya boleh agak ni daripada India ni. Daripada India dan Pakistan lah. Pakistan lah. Macam China. Sebab China. bawang putih ni tu daripada China banyak lah. Ya. 3 negara ni utama. Jadi itulah kita boleh tahu, kita makan tu kita boleh tahu daripada mana yang ni. Kalau bawang putih of course daripada China. Tapi kalau bawang merah India tadi tu barang kecil yang warna pink tu kan daripada India lah. Dan mungkin Thailand ya. Thailand, tapi Thailand ni dulu ada kedengaran lah pasal dia agak tak ni because harga tinggi, harga mahal. Harga dia mahal. Jadi orang beralih kepada India lah. India tu lebih murah lah. Lebih murah. Ya. Jadi pihak mana yang kita wajibkan untuk pelesenan ni Tuan-Tuan Wi? Okey, untuk pelesenan bawang ni kita wajibkan kepada peringkat peniaga borong sahaja. Borong sahaja. Yalah, kita mana ada pengilang. Kita tak wujud dalam istilah. Petani pun tak ada tak wujud lah. Jadi maksudnya yang ada pemborong lah. Kita wajibkan kepada peniaga borong sahaja. Borong sahajalah yang perlu lesen. Peniaga borong ni biasanya dia import daripada negara-negara tadi, China, Pakistan, India tadi, masuk ke Malaysia dan dia dia jual sewa borong untuk peniaga runcit jual. Kalau dia import kan, import dari luar lah. Import dari luar. Ada banyak kan syarikat yang kalau berada ikut syarikat yang pengimport ni kalau ikut jumlah yang besar ada 392. 300 lebih. Tuan 392 ni tak adalah dia orang import setiap bulan sebab bawang ni perjalanan daripada negara negara yang kita import tu dia lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu lebih masuk untuk sampai ke dia masuk dalam kontainer kan. Ya, betul. Jadi takut buruk sampai ke Malaysia Jadi daripada 392 ni bukanlah import tiap bulan yang konsisten import tiap bulan adalah lebih kurang 121. Satu Malaysia. Syarikat. Syarikat daripada 300 tadi. 392 tadi. Yang mengimport tadi. Pengimport utama adalah 121 syarikat. Okey, untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia yang katakan sebulan 1.7 kilo. 1.7 kilo tadi ni. Jadi cuba bayangkan 100 syarikat yang mengimport daripada pelbagai negara tadilah dan kalau tadi pemborong kan, peruncit dia wajib tak dilesenkan kalau dia nak berniaga bawang? Peruncit tak. Peruncit diberi pengecualian, tak perlu memohon lesen lesen untuk menjual bawang. Jadi kita boleh highlight dekat sini lah kepada penonton ataupun mungkin ada peniaga kedai runcit yang mendengar kita punya rancangan podcast ni. Jadi tak perlulah kalau nak jual bawang di kedai runcit, tak perlulah. Tak perlu. Kecuali kalau tuan-tuan perempuan ni adalah pemborong ataupun nak mengimport tu dalam kuantiti yang banyak tu, itu perlu. Memohon lesen CSA dengan KPDN. Ya, kerana bawang ni bawang besar, bawang putih, merah, bawang putih, bawang merah apa tadi ni dia merupakan barang kawalan berjadual yang dikuasai oleh KPDN. Ya. Jadi itu kalau macam selalunya kita sebelum-sebelumnya kita kata kalau pemegang lesen borong ni dia ada kewajipan yang tertentu. Macam mana pula dengan pemborong bawang ni? Perlu ke? Okey, untuk pemborong bawang ni perlu juga seperti mana lain-lain komoditi. Asas undang-undang seperti macam tadilah kena ada lesen dia watakan bawang kawalan berjadual. Kena ada lesen, peniaga bawang kawalan berjadual, kena selenggara buku stok. Kena simpan mengikut had kuantiti yang di dalam lesen. Dalam lesen lah. Menyimpan di alamat yang dilesenkan. Ya. Ini penting Jadi tidak meletakkan syarat jualan. Kadang-kadang berlaku krisis kan, nak beli bawang kena beli barang lain dulu. Tidak meletakkan syarat jualan. Perlu diberi perhatian lah Pasal saya dipahamkan bawang ni macam tadi disebutkan kata bawang diimport banyak dari India. India ni dia punya FL dia nak pastikan cukup bekalan untuk negara dia dan selalunya dalam bulan 10 bulan 11 dan ketika ini dia berlaku banjir. Dia akan berlaku banjir di negara dia, jadi dia akan ban sekatan ekspor ke negara lain lah untuk pastikan rakyat dia ni. Jadi itu yang kita akan merapi sedikit masalah, tapi kita harap benda tu tak menjadi masalah besar sangat. Bila kita memang mengambil barang-barang import secara keseluruhan itu adalah antara implikasi yang kita terpaksa tengok lah. Ya, betul.
Dan mungkin benda ni kita harap kekurangan yang oleh pihak daripada negara India ni dapat diisi oleh negara-negara lain lah. Ya, sebab tu kita ada banyak pilihan. Banyak pilihan tadi. Betul tuan, macam kalau kita tengok situasi yang berlaku sekarang sejak bulan Ogos bila India mengenakan kenaikan duty ekspor dan juga mengenakan sekatan pada bermula Disember ni. Kemasukan bawang daripada Pakistan dan China meningkat tinggi. Macam contohnya kemasukan bawang pada Pakistan meningkat sehingga 68%. Lebih kurang 60% lebih lah. Jadi kita rasa ini adalah satu tindakan yang pengimport ambil lah. Satu tindakan yang baik untuk memastikan keberadaan makanan bawang tu di pasaran. Betul. Kalau tak diisi kekosongan yang ditinggalkan tu memang akan menjadi masalah lah bekalan. Jadi pihak pemborong ni dia ambil langkah cepatlah. Antara trend yang sebelum ni kita selalu dengar aduan kan tuan, tak ada bawang. Sebenarnya bukan tak ada bawang. Bukan tak ada bawang. Cuma bila mereka ni terlalu berkehendakkan satu-satu bawang daripada negara-negara yang mereka suka. Mereka bangga itu tak ada bawang. Sebenarnya pilihan kita banyak. Cuma bila kita terangkan kenapa bawang negara ni tak ada. Yang macam contoh tuan kata tadi lah, bila banjir di negara India, kita kena fahamkan penonton di sana kenapa bawang tu tiada waktu ketika bukan kadang-kadang sengaja. Dia bukan sengaja ataupun ataupun ada pihak yang menyorok tak berlaku lah. Bawang mudah bawang rosak, ni dia mudah rosak. rosak. Macam Tuan sebut tadi lah, nak bawa ke sini naik kontainer 2 minggu, jadi benda tu boleh rosak. Kadang-kadang kerosakan tu macam ditanggung oleh syarikat itulah. Betul. Jadi bila pilih balik hanya sedikit yang boleh dia dijual ada kita panggil apa, susut. Dia cair dan sebagainya. Betul. Bila duduk terlalu lama dalam kontainer, panas lah, dia memang akan menyebabkan kerosakan. Jadi ini isu ataupun risiko yang terpaksa ditanggung oleh pihak yang berkenaan. Bagaimana pula dengan harga? Harga ada kawal? Harga bawang ni harga bawang ni kita tak kawal sepanjang masa. Harga bawang ni kita kawal bila skim harga maksimum musim perayaan. Skim harga maksimum musim perayaan ni adalah pada tahun baru Cina, Raya Puasa, Deepawali dan Christmas. Lepas kita ada 6 perayaan besar di Malaysia ni. Bila waktu tu kita kawal lah bawang. Contohnya tahun baru Cina tu, bawang putih ni sangat perlulah. Mesti kita akan kawal. Dan harga ditetapkan dalam tempoh tertentu lah. Kita tak sepanjang masa kan. Harga tu dia ada tempoh tertentu lah. Dia akan habislah waktu tempoh tu dan harga dia tu akan balik pada normal lah. Harga normal lah. Jadi kalau ikut statistik ni, ada tak berapa banyak jumlah penjemputan ni daripada negara-negara yang luar tadi ni? Kalau ikut statistik jumlah besar, jumlah keseluruhan pengimportan bawang di Malaysia ni Januari sehingga November ni adalah sebanyak 617 juta. Tinggi. Juta tan? Juta kilogram. Itulah memang tinggi lah. Dan saya percaya juga bawang ni bukan hanya diguna untuk isi rumah lah, mungkin untuk industri. Peniaga makanan. Yalah, Azrin pun biasa beli ikut yang bawang goreng. Ditabur dalam. Itu pun menjadi produk sedia makan kan. Pun terhasil daripada bawang. Biskut bawang. Kerepek bawang. Kerepek bawang. Tak tahulah dia cakap. Itu nak musim perayaan tu sebelum itu memang ni lah. Itu menjadi apa ni orang kata ni lah. Permintaan tinggi oleh pengusaha IKF. Pengusaha IKF ni. Bawang ni bukan hanya untuk kita masak di rumah kan. Kena ingat itu. Betul. Dia ada pelbagai produk terhasil daripada bawang. Ya. Jadi ada produk-produk lain yang dihasilkan oleh bawang ni. Jadi memang tinggi lah. Kalau dalam berapa tadi juta ni 600 kilo. 600 kilo. Lebih tinggi. Juta lah. Jadi itu satu figure yang cukup besar lah. Ini figure ni kita berdasarkan agensi sahabat kita lah. Yang kita siap menjalankan kerjasama kan, dengan agensi sahabat. Sebab bawang ni dia masuk, dia akan melalui makis dan dia digradekan melalui undang-undang 3P Pharma lah. Ya. Itu maksudnya ada agensi lain yang turut berperanan. Yalah, kita pun ucap ribuan terima kasih juga kepada agensi-agensi lain yang turut membantu untuk memastikan keberadaan bawang ni di Malaysia ni. Sentiasa mencukupi dan sebagainya. Dan kita sebenarnya nak mengelakkan panik juga. Mengelakkan panik. Bila sebab kita pun sedar bahawa
bila bawang ni menjadi permintaan tinggi dari setengah pihak, contoh yang yang suka setengah ni, dia akan ada satu situasi yang kita pun tak naklah berlaku, macam panik, pembelian panik kerana bawang India ataupun yang macam tadi tak ada. Jadi itulah kita kita pun alhamdulillah lah setakat ni orang kata dia taklah berlaku panik yang panik melampau ni. Jadi kerisauan. Dia cuba kadang ni masyarakat kita dia risau, tapi sebenarnya insyaAllah kita di pihak enforcement ataupun KPDN ni kita sentiasa cakna dengan isu-isu ni. Maksudnya kita dah boleh buat tanggapan awal tu, maksudnya kita dah because trend tu. Betul tu. Trend tu kita dah faham sangat dah. Sebab tu kita boleh mungkin boleh kongsi kat sini kan tuan, pewartaan bawang ni antara yang termuda lah, antara yang terkini. Junior, masa junior lah. Masa junior 1 Januari 2022. Disebabkan kerana trend macam ni lah, bila ada berlaku trend, maka kita akan kaji undang-undang dan betul. wartakan. Lagi sekali saya nak tegaskan sini, undang-undang ni dibuat bukan untuk nak menyusahkan mana-mana pihak. Nak membantu. Nak bantu sebenarnya kan. Jadi pihak industri, baik pihak industri dan juga baik pihak pengguna lah. Industri ni maksudnya kita boleh tengok sama ada hubungan G2G mungkin dengan pihak negara yang terbabit, supaya mungkin dibagi ruang untuk dibenarkan, contoh macam India tadi, untuk membenarkan bagi dihantar ke Malaysia mungkin. Jadi that's why perundangan ni cukup penting. Bila ada perundangan yang jelas, mudah untuk kita kuasakan pengedaran dan pembekalan bawang di Malaysia ni lah. Jadi itulah kita harap bawang ni dia tak jadi satu isu yang besar sangat dah. Betul. Dan kadang-kadang tu apa berlaku pun tuan-tuan ni dia berlaku dalam tempoh yang singkat. Tempoh singkat sebenarnya ketidakberadaan tu, tapi sebenarnya dia akan di cover oleh lain-lain bawang daripada negara-negara lain. Kalau India tak ada daripada Pakistan, China. Mesir pun saya dipahamkan ada Mesir. Kalau tak ada bawang di pasaran, jangan membawang kami. Tak apa, jangan nak membawang pun is okay, tapi maksudnya menggunakan saluran yang betul. Betul lah. Maksudnya kita kan ada macam sebelum ni kita ada share, kita ada pelbagai saluran untuk aduan. Betul. Untuk ada banyak peluang ataupun medium. Boleh WhatsApp. Ada WhatsApp, ada portal kita aduan, dan ada lebih kurang 9 saluran yang disediakan. Yalah, yang kita panggil itu hari pegawai daripada unit siasatan aduan kan, ada kita share sebelum ni dalam episod yang sebelum ni lah. Jadi boleh membawang, tetapi orang kata menggunakan saluran yang betul supaya kita boleh bantu. Supaya kita bantu. Jangan orang kata kita bising tapi tidak ada solusi. Ini yang kita tak nak lah daripada pihak di luar sana. Jadi kita perlu jadi pengguna yang bijak lah. Kita membantu kerajaan dan akhirnya kerajaan boleh bantu balik untuk memastikan keberadaan khasnya bawang ni cukup. Betul. Jadi apa way forward Tuan Ami untuk sebagai person in charge kepada bawang. Person in charge sebagai bawang ni, Mr. Cool. Mr. Cool. Tuan macam Puan Azrin sebut tadi bawang ni dia paling junior lah. Dia barang kawalan berjadual paling muda sekali. Paling muda dilesenkan. Jadi way forward dia, harapan bahagian penguatkuasa ni ialah semua pemborong bawang, sama ada yang dia ada menjalankan aktiviti perniagaan ataupun akan menjalankan perniagaan mengimport, menjual bawang secara burung ni, mohon lesen, pastikan ada lesen. Dan juga patuhi undang-undang. Dan juga kita akan sentiasa buat libat urus lah. Macam tahun ni kita ada buat libat urus, kita bagi advokasi kepada peniaga-peniaga apa yang mereka perlu patuhi. Dan juga di bahagian penguatkuasa kita akan sentiasa menjalankan pemeriksaan bagi memastikan keberadaan bawang sentiasa mencukupi untuk pengguna. Yalah, lagi satu mungkin ada yang penonton yang first time, kalau nak mohon lesen CSA tadi ni boleh menggunakan Blast 2.0. Dia sekarang ni pohon melalui online. Dia bukan datang ke pejabat isi borang dia melalui sistem online Blast 2.0. Jadi boleh masuk kat situ, adalah di dalam paparan tu kualiti bawang, jadi boleh apply dekat situlah dan lesen borong. Saya tertarik juga sedikit pada Tuan Tamimi. Apabila kita kata lesen untuk bawang ni adalah paling junior, dah tentu industri pemain industri yang selama ni tak pernah pun terfikir yang dia akan lesenkan, mungkin akan banyak soalan yang dia tanya. Boleh datang kepada bahagian penguatkuasa untuk
mendapatkan pencerahan yang boleh membantu tuan-tuan kita dan sedia pendengar. bantu, kita sedia bantu kita sedia bantu untuk menjernihkan keadaan untuk menjelaskan dan di samping rancangan podcast Borak Santai kami ni mungkin kita boleh berjumpa one to one mungkin untuk menceritakan tentang dialu-alukan apa keperluan untuk dari segi pelayanan dan sebagainya. Dan bukan setakat bawang je lah, lain-lain komuniti pun kita insyaAllah kita akan bantu untuk menjelaskan. That's why tadi sesi Limba Urus tadi cukup penting lah untuk kita memastikan orang kata win-win situation lah. Jadi tuan-tuan perempuan faham, kami faham, jadi senang supaya orang kata sistem orang kata ekonomi kita ni ataupun environment tu dia jadi harmoni. Jadi that's why orang kata itu yang penting, kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi saya rasa dah sampai penghujung ni. Rasa topik kita perkara yang baru. Harap penonton dapat ilmu yang baru dan tadi itulah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Mimi ataupun Mr. Cole Sama-sama yang berkongsi sikit sebanyak tentang ilmu berkenaan ataupun info tentang bawang. Jadi jangan lupalah bersama-sama kami lagi di dalam rancangan podcast Borak Santai SKB. Boleh share, boleh like, boleh komen dalam kami punya platform. Kita ada YouTube, kita ada Facebook. Jadi jangan lupa. Jadi kita insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.